Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Manarina binti Mazlan, nombor matriek 046287. InsyaAllah hari ini saya akan membentangkan sebuah tajuk iaitu kewajipan bertarikat mengikut pimpinan Syekh Mursyid. Pendahuluan, perkataan tarikat secara terminologi membawa kepada maksud jalan. Ada juga yang menyebut dengan perjalanan menuju kepada Allah. Pada setiap perjalanan akan ada permulaan dan akan ada penghujungnya. Ada alim, ada salik dan ada mursyidnya. Ada juga syekh dan muridnya. Dalam pengajian tasawuf yang melibatkan perjalanan tarikat, Syekh Mursyid itu mempunyai peranan yang sangat besar untuk membimbing, mengawal dan menentukan tahap pencapaian seorang murid dalam pembinaan rohaninya. Malah menurut para ahli, tiada tarikat tanpa Syekh Mursyid. Di antara kedua-duanya tidak dapat dipisahkan. Pengertian istilah Syekh Mursyid. Menurut Dr. Mikdad Yaljan, istilah Syekh Mursyid pada asalnya ialah nama yang dipakai kepada pemimpin agama yang ditugas sebagai penyelia kubu-kubu pertahanan yang dibina di sempadan negara. Idea membina kubu-kubu pertahanan ini mula dibina pada tahun 179 Hijrah atau tahun 795 Masihi oleh seorang pemerintah dalam kerajaan Abbasiyah. Beliau ialah Hartamah bin Ayun. Kubu-kubu ini ditaja dan dibiaya sepenuhnya oleh kerajaan dan kemudiannya dikenali dengan nama Rabitah. Kedudukan Syekh Mursyid ni dalam ilmu tarikat adalah sebagai pewaris Rasulullah SAW. Maka Syekh Mursyid ini telah mewarisi pelbagai khazanah yang dimiliki Rasulullah SAW, iaitu berupa pelbagai ilmu, makrifat, akhlak yang mulia, sifat-sifat takwa dan sebagainya. Selain itu, Syekh Mursyid juga mewarisi tugas dan peranan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, iaitu tugas dan tanggungjawab menyebarkan dakwah dan mendidik manusia dalam penghayatan Islam yang sebenar. Maka benarlah sekiranya Syekh Mursyid ini dikategori sebagai Al-Ulama Warasatul Anbiya. Seterusnya adalah kewajipan bertarikat mengikut pimpinan Syekh Mursyid. Sebagai murid yang ingin berjalan menuju Allah, maka wajiblah mengikut pimpinan Syekh Mursyid. Ini kerana Syekh Mursyid ini berperanan sebagai Syekh Tarbiyah dan Tarkiyah yang merupakan asuhan jiwa dan meningkatkan makom hati agar lebih hampir kepada Allah. Ini adalah penting untuk mujahadah menentang nafsu dan sifat-sifat tercela selain melalui hubungan zikrullah dan muraqabah yang dilakukan oleh murid itu sendiri. Tanpa tarbiyah daripada seorang Syekh Mursyid, maka amat sukar bagi seorang murid itu untuk mencapai tujuannya yang sebenar. Kedua, kewajipan murid untuk mengikut pimpinan Syekh Mursyid ini adalah kerana Syekh Mursyid ini memainkan peranan yang penting sebagai tonggak agama atau sebagai orang yang arif dan bersungguh-sungguh menegakkan agama Islam dengan cara dan kaedah yang selaras dengan kehendak Islam dan sunnah Rasulullah. Mereka juga berperanan dalam menghidupkan amalan agama dan menegakkan sunnah Rasulullah. Kerana tanpa Syekh Mursyid, maka adab-adab tarikat tidak akan diketahui dan diamalkan dengan betul. Seterusnya, Syekh Mursyid ini juga yang menerangkan dan menghuraikan ilmu tarikat. Mereka lah yang menyelesaikan masalah yang timbul dalam bidang tarikat kerana mereka memiliki kebolehan tersebut. Sebahagian besar daripada ijtihad mereka terdapat dalam kitab-kitab yang dikarang dan disusun oleh para murid mereka. Dan pelbagai masalah dalam ilmu tarikat terdapat dalam kitab tersebut. Malah ada masalah yang belum timbul tetapi berada di fikiran ulama. Jika diteliti juga telah ada jawapan dan huraiannya dalam kitab-kitab tersebut. Seterusnya, seorang murid itu perlu bertarikat dengan pimpinan Syekh Mursyid kerana mereka memainkan peranan yang penting dalam pelbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat termasuk orang alim, orang awam biasa dan orang yang jahil. Walaupun sebahagian masyarakat merasai bahawa tidak perlu untuk meminta apa-apa pertolongan dari seorang Syekh Mursyid, namun ada juga sebahagian yang lain yang sangat perlu kepada tunjuk ajar dan apa-apa juga pertolongan daripada Syekh Mursyid. Secara kesimpulannya, didikan dan asuhan daripada pimpinan Syekh Mursyid ini begitu penting. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengesyorkan kepada murid yang mahukan kejayaan yang sebenar dalam
dalam perjalanan menuju Allah hendaklah mereka belajar dan berdamping dengan seorang syekh yang alim, yang mana ia tahu tentang hukum-hukum Allah yang boleh mengenalkannya kepada jalan makrifat. Tanpa syekh mursyid yang memimpin, maka kemungkinan besar salik itu akan menjadi bahaya tanpa disedarinya. Di samping itu, pandangan daripada Syekh Zarruq dan Ibn Khaldun tentang hukum bertarikat ni mengikut pimpinan Syekh Mursyid, khusus dalam sudut ilmu dan amalan tarikat adalah wajib. Kerana tanpa pimpinan Syekh Mursyid, maka ilmu dan amalan tarikat tidak dapat dipahami, diamalkan dan matlamatnya juga tidak akan tercapai. Okey, sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.